Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam tuan-tuan dan puan yang dimiliki Allah sekalian, Abdul Haris, sahabat yang dimiliki Allah sekalian, Aida, Kesuma Azmin dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi renungan kita pada malam ni cuma 2 ayat saja. Jadi harapan saya jangan ke mana-mana lah, biar kita dapat stick dalam kuliah ni sampai ke sudahnya. Ya, Nurita Ahmad, Rozia Mustafa, Suzy Daniel, tolong sharekan video ni dengan teman-teman kita yang lain, Mawar Putih. Ya. Takziah diucapkan kepada sahabat yang telah kehilangan orang yang tersayang, adik-beradik dalam musim penyakit berlaku sekarang, tuan-tuan ya. Jadi selalulah mohon kepada Allah SWT keampunan, kesihatan, keafiatan ya. Jadi yang telah pergi tu kita doakan azamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum. Allah memberikan ganjaran yang tinggi kepada tuan-tuan atas kesabaran, dan Allah memberikan untuk si mati itu tempat tinggal yang terbaik di akhirat sana. Farah Wahidah, Nurzia Umar. Renungan kita pada malam ni menggunakan tafsir teras kita adalah tafsir Ibn Katsir. Dan kita berada pada jilid yang ke-7, muka surat 314 tolong buka bagi memiliki tafsir Ibn Katsir, tafsir jilid yang ke-7, muka surat ke-314. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Nisan Wasana, Muhammad Asfani, Nasirun Uri, semua yang hadir pada malam ni, Rohida Abdul Rahman. Jangan lupa untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Harapan mudah-mudahan dapat kita belajar bersama dan menghayati ayat-ayat yang indah daripada surah As-Sajdah ini. Jadi tuan-tuan, tafsirannya, dan ada pun orang yang fasik, maka bagi tempat tinggal mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah seksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian daripada azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Kuliah semalam saya ada huraikan kepada tuan-tuan tentang perkataan ma'wa. Ma'wa ni salah satu daripada nama-nama syurga. Kalau kita lihat dalam kitab Hadil Arwah oleh Ibn Qayyim yang menceritakan tentang nama-nama syurga disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nama tempat tinggal abadi bagi orang mukmin yang mendapat ganjaran, keampunan, diberikan maghfirah oleh Allah SWT, diberikan olehnya tempat tinggal yang hebat, itu nama dipanggil sebagai syurga, jannah ya. Kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, jannah ni ada kaitan dengan perkataan jim dengan nun. Falamma janna alaihi al-lail. Allah menceritakan Nabi Ibrahim AS dalam pencariannya ataupun dalam usaha baginda untuk berdakwah, maka Nabi Ibrahim menceritakan tentang malam. Jadi perkataan jim nun kalau dirujuk dalam bahasa Arab, kata Imam Al-Asfahani, yang merujuk kepada benda yang tak nampak. Itu sebab dipanggil sebagai jin. Itu sebab disebut sebagai janin. Tengok kan? Perkataan jim dengan nun. Ini dalam bab bahasa Arab dipanggil fiqhul lughah, di sudut saraf bahasa ini. Jadi jannah maknanya jim dengan nun, fi'il yang mempunyai tasydid di hujungnya itu. Ini bermaksud falamma janna alaihi lailu. Kata Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS bila malam menjadi gelap, bila alam menjadi gelap dengan datangnya malam. Janna alaihi lailu. Jadi kalau sebut perkataan jin, satu makhluk yang kita tak dapat lihat. Kalau sebut janin, juga seorang baby yang berada dalam kandungan ibunya, kita pun tak nampak kalanya, rupanya, ikut wajah siapa, lelaki perempuan, kita pun tidak tahu. Rambutnya bagaimana, dipanggil sebagai janin. Maka dipanggil perkataan jannah. Ini istimewanya bahasa Arab. Jannah adalah satu taman yang diperuntukkan oleh Allah untuk manusia di akhirat atas ganjaran ketaatan dan amal salih yang dilakukan dengan rahmat daripada Allah SWT. Maka itu dipanggil sebagai jannah. Ya, jadi kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah,
Perkataan jannah ni adalah al-am al-mutanawal litilka dar jumlatan. Ini merujuk kepada satu nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman di akhirat nanti, dipanggil sebagai tempat kediaman. Dan dipanggil juga syurga ni dengan nama Darussalam. Darussalam, rumah yang memiliki segala keselamatan dalamnya, kerana Allah Taala menyebutkan demikian dalam surah Al-An'am. Sebagai contohnya ayat ke-127, Allah menyatakan lahum darussalam 'inda rabbihim. Bagi mereka satu tempat yang penuh kesejahteraan di sisi Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ni antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat lihat penggunaan Quran yang merujuk kepada syurga ni dipanggil juga dengan nama Darul Khuld. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, ada 12 nama yang dipanggil oleh Allah merujuk kepada taman, dalam konteks ganjaran bagi mukmin yang akan mendapat kedudukan yang mulia. Maka tempat-tempat itu, kata Al-Imam Ibn Qayyim, ia merujuk kepada sifat-sifat yang ada padanya, seperti juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memiliki nama inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama, bahkan lebih pada itu sebenarnya. Jadi siapa yang man ahsaha dakhala jannah. Jadi sifat-sifat Allah itu, nama-namanya merupakan sifat-sifatnya sebenarnya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Al-Latif, Maha Lemah Lembut. As-Sabur, yang menerima segala kelakuan hamba-Nya dengan penuh kesabaran. Jadi nama-nama Allah SWT ini merujuk kepada keagungan, keunggulan. Alhamdulillah yang mulia Tengku Muhammadku, Abdul Rahman Hasan, Mayu Safawi, ada ramai teman-teman yang baru join kuliah kita nampaknya. Kalau tuan-tuan sudi, marilah masuk bersama di Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada banyak perkongsian doa, nota yang ditulis oleh ahli-ahli grup yang rajin, yang committed, macam Ustaz Ummu Fatih, macam Ustaz Syafiq Murad. Jadi segala yang kita pelajari dalam kuliah ni ada dinotakan di situ. Jadi boleh join sama-sama Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Boleh cari dalam Telegram dan kemudian join lah Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Amat dialu-alukan kedatangan tuan-tuan dengan kuliah kat situ. Cuma janganlah bincang bab politik, yang bincang perkara-perkara yang akan menimbulkan pergeseran nantinya ke akhirnya. Jadi yang ketiga dipanggil sebagai Darul Khuld, berarti tempat tinggal yang kekal. Jadi kita dapat lihat tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini adalah nama-nama yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Karim. Yang keempat dipanggil sebagai Darul Muqamah. Darul Muqamah. Jadi Muqamah ni dapat kita lihat sebagai contohnya dalam surah Fatir ayat yang ke-34 hingga 35. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Nampak kat sini Allah gunakan perkataan daral muqamah. Daral muqamah berarti tempat tinggal yang kekal padanya. Ini adalah merujuk kepada nama keempat syurga yang disebut oleh Allah SWT. Dan saya telah nyatakan tadi, kebanyakan para ulama menyatakan bahawa syurga ni mempunyai nama yang berbeza-beza. Ia merujuk kepada zat yang sama. Sebagaimana Allah SWT memiliki nama-nama yang sangat banyak itu bagi menampakkan kehebatannya. Macam juga Mekah memiliki nama-nama yang banyak bagi menunjukkan ketinggian kedudukan bumi itu di sisi Allah SWT. Jadi banyaknya nama ini merujuk kepada kehebatan kedudukan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kelima, datanglah perkataan yang kita bincangkan, namanya Jannatul Ma'wa. Di Jannatul Ma'wa yang sedang kita bincangkan, dan Allah menyebut juga perkataan ini dalam ayat yang ke-40-41 surah An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi Allah Taala menceritakan bahawa nama syurga dalam konteks yang kelima dalam kitab Hadil Arwah ini dipanggil dengan nama Jannatul Ma'wa. Kemudian tuan-tuan dan mulia sekalian, yang keenam, kalau kita lihat Allah gunakan perkataan Jannatu Aden. Ini banyak dalam ayat-ayat Allah SWT. Kalau kita dapat lihat contohnya surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu Adnin allati wa'ada ar-Rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Allah menyatakan, jadi syurga-syurga Aden yang dijanjikan oleh Allah SWT yang bersifat pemurah kepada hamba-hambanya secara ghaib. Jadi perkataan Jannatu Adn ni adalah perkataan yang keenam yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran bagi merujuk kepada syurga. Berkata Imam Al-Jauhari, Jannatu Adn ay jannat iqamah. Jadi disebut perkataan ini secara khusus bagi merujuk kepada ketinggian tempat, kata Imam Jauhari. Jadi merujuk kepada perkara yang sama sebenarnya.
Jadi seterusnya kalau kita dapat lihat lagi, Allah menggunakan perkataan yang ketujuh, iaitu darul hayawan. Kita bahasa Melayu sebut hayawan ni binatang, tapi bahasa Arab hayawan bukan binatang, yang merujuk kepada kehidupan. Sebab itu Allah SWT menyatakan, kita dapat lihat dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64, surah Laba-Laba. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Allah nyatakan, sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi hayawan dalam bahasa Arab merujuk pada kehidupan yang sebenar-benar. Kalau kita bahasa Melayu sebut hayawan ni nampaknya macam binatang. Inilah perbezaan yang ada dalam bahasa Melayu dengan penggunaan asalnya di bahasa Arab. Baik. Dalam kitab Hadis Arwah lagi mengatakan bahawa nama yang ke-8 yang Allah Ta'ala sebut, ini namanya Jannatul Firdaus. Inilah syurga yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada, diperuntukkan untuk nabi-nabinya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bahkan kita baca dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala menceritakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai kepada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyangnya pun berkesempatan, berpeluang untuk menjadi penghuni Jannatul Firdaus. Jadi Jannatul Firdaus ni disebut Nabi SAW, bila kamu minta syurga, mintalah kepada Allah Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, dia merupakan syurga yang paling tinggi. Syurga yang terletak di bawah Arasy Rahman, dan daripadanya tafajjar anharul jannah. Daripada syurga Firdaus itulah mengalirnya, terbitnya mata-mata air untuk menjadi sungai-sungai yang mengalir dalam syurga-syurga yang lain. Jadi begitu tinggi makamnya syurga Firdaus ini, tuan-tuan. Ini ke-8. Kita dapat lihat juga Allah menggunakan dalam ayat, dalam versi variasi yang ke-9 tentang syurga, Allah menyebut perkataan Jannatun Na'im. Ini sebagai contohnya dapat kita lihat surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, firman Allah itu bagi mereka syurga Na'im. Ini ayat ke-8 surah Luqman. Kalau kita lihat tuan, yang ke-10 Allah menyebut perkataan syurga ni lagi, tempat sebagai balasan untuk orang yang melakukan amal salih ni tadi. Ganjaran mereka dipanggil dengan tempat Al-Maqamul Amin. Surat Dukhan ayat ke-61. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang yang bertakwa itu akan berada di tempat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat gemilang, hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini disebut sebagai Maqamul Amin. Ini yang ke-10. Yang ke-11 dan yang ke-12 Allah menyebut perkataan maq'adi sidqin. Maq'adi sidqin. Sebab dapat kita lihat surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jadi perkataan syurga ni disebut oleh Allah dengan nama maq'adi sidq. Inilah dia di antara nama-nama syurga yang dapat kita lihat disebut oleh Allah SWT, seperti dihimpunkan oleh para ulama berkaitan dengan nama-nama syurga. Wallahu a'lam. Di sini Allah memberikan kepada kita gambaran betapa syurga tu sangat luas. Macamlah kita seseorang ni kalau nak mudah faham, duduk kat tempat namanya Damansara. Bukit Damansara yang paling kelas lah. Damansara utama mungkin yang kedua kelas lah. Bandar Seri Damansara, ada kota Damansara, ada Sarjana Damansara, ada berbagai-bagai lagi bentuk Damansara, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi demikianlah juga kalau kita lihat syurga, walaupun disebut sebagai Firdaus, itu syurga yang paling tinggi, tetapi syurga-syurga yang lain itu pun punya kenikmatan yang luar biasa, yang hebat. Cuma Firdaus itu yang paling tinggi di sisi Allah Taala, seperti yang disebut Nabi SAW. Jadi kalau kita dah faham dalam ayat yang ke-19, Allah menyediakan untuk orang beriman ni dipanggil sebagai Jannatul Ma'wa. Falahum Jannatul Ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi mereka tidak hairanlah mereka mendapat Jannatul Ma'wa. Tapi bagaimana pula si fasik yang Allah sebut dalam ayat ke-20 ni, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Bagi si fasik, maka syurga ma'wanya adalah neraka. Ni dipanggil dalam bahasa Arab, tuan-tuan, dipanggil uslub tahakkum, istihza. Ini satu gaya bahasa yang merupakan penghinaan sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sebagai contohnya kalau kita sebutkan, kita menyatakan bahawa inilah villa saya, padahal rumah tu kecil je, macam kebun ayam je. Tapi kenapa kita panggil villa? Itu namanya optimis ya, tuan-tuan. Ini je yang abah mampu beli untuk anak-anak sekalian. Rumah burung, tapi inilah villa kita, anak-anak sekalian. Tempat kita untuk duduk, berehat. Walaupun musim PKP ni serba sempit, tapi tak apa anak-anak, mudah-mudahan dengan sebab kita beramal soleh kat sini, rumah ni terasa luas.
macamlah doa yang Nabi anjurkan kepada umat Islam untuk baca ketika Anas bin Malik masih kecil. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fima ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghfirli. Selalu kita dengar doa ni kan, yang berarti bahawa ya Allah, perbanyakkan untuk aku keturunan aku dan hartaku, luaskan untukku rumahku, luaskan aku untuk rumahku. Walaupun rumah itu kecil, tapi ia menjadi luas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadi luas di sisi ahli keluarga kerana keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-muslimat dalam hati dan dikasih sekalian, ayat ini menunjukkan kepada sikap orang-orang fasik di dunia. Mereka melakukan berbagai bentuk penyimpangan, keingkaran dan juga pemberontakan terhadap Allah SWT, pembentakan, membentak segala yang Allah tetapkan, maka di akhirat mereka akan dihumbankan ke dalam neraka. Dan neraka itu disifatkan Allah sebagai satu uslub yang kita panggil sebagai gaya bahasa kat sini, gaya bahasa tahakum, gaya bahasa menghina, yang mana orang-orang yang beramal saleh akan dimasukkan jannatul ma'wa, orang kafir pun dimasukkan ke dalam narul ma'wa, neraka yang juga tempat tinggal untuk mereka. Jadi kata Imam Zamakhsyari dalam konteks ayat ini, ia merujuk kepada satu bentuk penghinaan kerana si fasik, si asin, si munafik, si kafir, si musyrik ketika di dunia dahulu mereka melanggar segala ketetapan Allah dengan sebab nak menikmati kehidupan mengikut flavor, mengikut cita rasa mereka. Maka di akhirat, kamu dihumbankan ke neraka kerana kedegilan dan juga pemberontakan dan penyimpangan yang telah kamu lakukan. Dan kita telah pelajari semalam perkataan fasaqa, fusuq, fisq. Ini disebut oleh Allah dalam firman, dalam banyak ayat-ayat berkaitan dengan perbuatan fusuq. Contohnya, perbuatan-perbuatan fasik. Ada binatang-binatang dipanggil sebagai fasaqa, binatang-binatang yang boleh memberikan bahaya dan mudarat kepada manusia dipanggil sebagai fasaqa. Contohnya ular, contohnya biawak, contohnya burung gagak. Saya pernah sebut pada tuan-tuan tentang dipanggil fasaqa yang disuruh kita untuk membunuhnya. Jadi perkataan fasik ini berarti keluar, kharij. Iaitulah orang kafir itu keluar daripada landasan keimanan. Orang beriman melakukan maksiat pun dipanggil fasik kerana dia keluar daripada landasan ketaatan. Si munafik menampakkan keislaman tapi sebenarnya dalam hatinya telah terlincir daripada keimanan, maka semua ini dianggap keluar daripada landasan kebenaran, maka mereka dipanggil sebagai fasik ataupun fasiqun. Jadi kita perlu melihat kepada konteks ayat apabila digunakan oleh Allah dalam Quran, apakah yang merujuk kepada orang mukmin melakukan maksiat ataupun orang munafik ataupun orang kafir. Semua mereka dipanggil sebagai fasik kerana mereka telah keluar daripada perkara yang namanya garisan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, disebut oleh Allah SWT kat sini, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun." Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka itu, dikembalikan mereka padanya dan dikatakan mereka, rasakan olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. "Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Moga-moga mereka kembali kepada jalan kebenaran. Di sini saya nak bawa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Ini satu tafsir yang sangat menarik, tuan-tuan. Kepada para ustazah yang mengajar ilmu tafsir, ini tafsir ni tak boleh nak kesampingkan, sangat penting untuk kita baca. Apa kata Ibn Atiyah dalam tafsirnya? Sebelum tu saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan Birkah Habatus Sauda yang diproses, yang tuan-tuan boleh dapatkan dari Zazan Travel, sebagai menyahut seruan Nabi SAW bahawa pada Habatus Sauda ni terdapat rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Ia dipanggil sebagai Habatul Barakah juga, iaitu bijirin keberkatan, syifa padanya, tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam musim Covid ini kita dapat gunakan sebagai satu ikhtiar untuk menyelamatkan diri kita dan orang tersayang daripada penyakit yang bahaya yang berlaku, yang menular sekarang, tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang nak lihat, ini adalah kapsul Habatus Sauda yang telah diproses, senang untuk digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh kunyah, boleh telan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kami sedang adakan kempen satu rumah, satu birkah. Tuan-tuan dapatkan birkah, boleh bagi kepada adik-beradik, kepada ayah ibu kita sebagai satu ikhtiar.
Ada yang sedang menunggu vaksin, belum dapat. Mari sama kita dapatkan Habatus Sauda sebagai satu ikhtiar yang Nabi SAW nyatakan padanya terdapat rawatan bersemua penyakit, melainkan kematian. Jadi inilah Habatul Barakah, Habatus Syifa, bijirin keberkatan dan juga kesembuhan dengan izin Allah SWT. Boleh dapatkan pada Zan Travel. Kami sedang adakan kempen untuk memiliki Habatus Sauda ni dengan hadiah yang menarik, dan package yang kita boleh dapat dengan satu harga yang sangat menarik di samping hadiah-hadiah yang ditawarkan. Baik, kata Ibn Atiyah menjelaskan perkataan azab al-adna ni azab yang dekat. Saya bacakan untuk tuan-tuan ni apakah maksud kat sini dikatakan oleh para ulama seperti dikemukakan oleh Ibn Atiyah. Makna di sini adalah apa disebut? Dia merujuk kepada al-azab al-adna. Faqala Ibrahim an-Nakhai wa Muqatil wa sinun alladhi aja'ahumullahu fiha. Wa qala Ibn Abbas wa bin Ka'ab hiya al-masa'ib dunya min al-amrad wa nahwiha. Berkata Ibrahim Nakhai maksud azab al-adna yang dikenakan oleh Allah kat sini adalah kepada kaum musyrikun di Mekah bila berlaku kemarau ke atas mereka waktu mereka ingkar terhadap perintah Nabi SAW. Kata Ibn Abbas dan juga Ubay bin Ka'ab pula, ia merupakan segala bentuk musibah yang berlaku di dunia. Ini termasuklah penyakit, wabak dan sebagainya sebagai satu hukuman Allah SWT kepada puak kafirun. Kita kena ingat setiap kali wabak berlaku ataupun musibah berlaku bagi orang beriman, ia penghapusan dosa sebenarnya. Bagi si kafir, ia merupakan azab yang dekat sebelum azab yang jauh. Azab yang dekat maknanya azab duniawi sebelum datang azab ukhrawi. Azab duniawi iaitu dikenakan mereka hukuman, mereka mati, mereka sakit, hilang keluarga, hilang pekerjaan. Kita sebagai manusia kita simpati atas sifat itu, tapi di sisi Allah hukuman untuk si kafir sebenarnya. Bagi orang beriman nampak macam sama tapi berbeza sebenarnya. Bagi si mukmin bila berlaku azab, kematian, penyakit, ia adalah penghapusan dosa sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Demikianlah Allah Taala menjelaskan bahawa apa saja menimpa kamu sebenarnya dia menghapuskan dosa, dan juga dia Allah Taala menghapuskan dosa-dosa kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah beri pada kamu banyak pahala sebenarnya di sebalik apa yang berlaku itu. Baik. Dan Ibn Zaid dan juga Ibn Mas'ud, Hasan bin Ali berkata, maksud azabul adna itu adalah al-qatl bis-sayf, iaitulah peperangan yang menyebabkan kematian di pihak kufar musyrikin. Ketika mereka menentang Nabi SAW dalam medan Badar sebagai contohnya, maka mereka dibunuh beramai-ramai. Itu merupakan azab yang dekat sebelum azab yang jauh. Nanti di akhirat mereka akan dikenakan sekali lagi azab. Bila Nabi SAW mengumpulkan mayat-mayat para musyrikin dalam perang Badar untuk dicampakkan ke dalam sebuah perigi buta di medan Badar itu, maka Nabi SAW telah pun bersabda kepada mereka. Sahabat-sahabat menjadi hairan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, Rasulullah berkata-kata pada orang telah mati. Rasulullah menjawab, sebenarnya aku berkata kepada mereka, mereka dengar, mereka cuma tak boleh jawab sahaja. Nabi bertanya kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Dulu aku cerita pada kamu, kamu tak percaya kan? Sekarang kamu dah masuk ke alam barzakh. Kamu akan diseksa oleh Allah SWT dengan datangnya malaikat bertanya pada kamu, kamu tak boleh jawab, kamu akan dibenamkan, dipukul pagi, petang, siang, malam sampai ke hari kiamat. Kata Nabi kita SAW kepada puak musyrikun yang dicampakkan jasad-jasad mereka itu ke dalam perigi buta. Baik tuan-tuan, kalau qadhi ayat, kalau qadhi Abu Muhammad rahimahullah, fayakun ala hal ta'wil ar-rajih. Yang dimaksudkan di sini, kata Imam Ibn Atiyah, ia adalah merupakan apa sahaja hukuman yang dikenakan oleh Allah kepada puak musyrikun, puak kafirun, daripada zaman Nabi sampai ke akhir zaman nanti, iaitulah apa yang mereka lalui, seperti al-batsha, ad-dukhan. Ini semua perkara-perkara yang berlaku kepada mereka. Lizam maknanya hukuman dalam peperangan yang menimpa mereka, kekalahan, jatuhnya tanah mereka kepada umat Islam. Ini semua merupakan hukuman Allah SWT yang dipanggil sebagai azab yang dekat. Baik. Di samping itu tuan-tuan, yang dimaksudkan sebagai dengan azab yang dekat ni di sisi para ulama tafsir, ia juga merujuk kepada azab kubur. Jadi bila Allah menyatakan kat sini, wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi kami akan kenakan kepada mereka ini azab yang dekat sebelum azab yang jauh supaya mereka kembali. Itu sebab kita dah baca pula dalam contohnya dalam surah Ghafir ayat yang ke-46, Allah menceritakan tentang hukuman bagi Fir'aun
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyah. Bagi mereka didedahkan kepada bahang api neraka itu pagi dan petang semasa mereka berada di alam barzakh. Wa yawmal qiyamati, dan bila sampai hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Bila tiba hari kiamat nanti, Allah akan firmankan, masukkan pula Firaun dalam azab yang paling pedih. Jadi bila Allah menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dan surah Ghafir ini ia merujuk kepada hukuman yang kena di alam barzakh. Walaupun Firaun mati ditelan oleh Laut Merah, walaupun jasadnya disimpan hari ini di mana? Di Perancis, di Mesir. Di muzium di Mesir sebenarnya. Firaun ni satu-satunya orang yang telah mati tapi mempunyai pasport, sebab dia berjalan satu dunia dengan mayat itu. Pada hari ini tuan-tuan ni boleh kalau sekalian ya. Nanti kalau keadaan okey, PKP pun dah tak ada, wabak pun dah diangkat oleh Allah, insya-Allah ada tuan-tuan nak musafir nanti ke Mesir, marilah musafir dengan Zahdan Travel. Kami bukan sekat ziarah, tapi ziarah penuh tarbiyah. Ada pengisian, ada kuliah, dan balik nanti ada satu checklist keimanan yang akan kita serahkan kepada tuan-tuan supaya ada pemantauan perjalanan menambah iman. Jalan-jalan tambah iman bersama dengan Zahdan Travel, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita musibah ini sebagai orang beriman yang menjadi musibah bagi si kafir yang merupakan azab sebenarnya. Itu beza ni antara kita dengan mereka ya. Jadi bila menyebut tentang azab kubur ni merupakan satu perkara yang diijma' oleh Ahlus Sunnah, kerana terdapat dalil qat'i daripada Quran dan juga Sunnah yang merujuk kepada adanya azab kubur. Jadi ini pendapat yang keempat. Saya dah ceritakan 3 tadi sebelum Imam Ibn Atiyah. Yang keempat, azab yang dekat ini maksudkan oleh Allah ni azabil adna, ia merujuk kepada dana. Kalau kita sebut dunia, dunia ni maknanya benda yang dekat lah, kerana hidup dunia ni tak lama, kita dah bincangkan. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kamu yang rasa panjang. Justru kalau kamu hidup 100 tahun sekalipun, kalau kamu sampai 1 tahun, rupa-rupanya bila dikonvertkan dengan umur akhirat tu, rupa-rupanya 2 jam 40 minit. Alangkah pendeknya dunia ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dunia dipanggil pendek sebenarnya. Ya. Dunia ada perkataan dana, yadnu, dunia adna, maknanya benda yang rendah, benda yang pendek, benda yang singkat. Tak baloi untuk kita melakukan maksiat, kerana memandang kepada hukuman di akhirat. Kalau kita buat maksiat ini dikenakan hukuman yang begitu panjang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkataan adna yang dikehendaki yang atas wazan af'al kat sini merujuk kepada satu yang dekat. Jadi ia sebelum akhirat. Jadi sebelum akhirat sama ada ia hukuman yang pernah dikenakan Allah dan kekalahan puak musyrikun dalam peperangan-peperangan dan rampasan terhadap mereka, harta mereka dan kemudian tanah mereka menjadi milik Islam, ataupun mereka dikenakan duhan, dikenakan lizam dan sebagainya, batsyah, sebagainya yang telah kita lihat dalam perkara-perkara akhir zaman berlaku satu persatu itu, ataupun yang merujuk kepada azab kubur. Azab kubur ni satu benda yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam dalil-dalil yang qat'i. InsyaAllah pada malam esok saya nak cerita pada tuan-tuan yang lanjut tentang azab kubur, supaya kita dapat faham. Itu sebab antara doa yang Nabi anjurkan. Ya Ustaz Syafiq Murad, kalau dapat Ustaz tolong catatkan doa ni supaya sekalian yang hadir dapat manfaat daripadanya. Antara doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering amalkan, dan saya yakin bagi mereka yang mengamalkan al-surat, doa ni telah mereka hafaz. Apakah doa yang Nabi anjurkan ni tuan-tuan? Mengikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ikut Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allah afiatkan aku pada pandanganku, pada penglihatanku, pada tubuh badanku. Badani mana badan aku, sam'i pendengaran aku, basari penglihatan aku ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya la ilaha illa anta engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu daripada kekufuran, wal faqri dan juga kefakiran, wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Tak susah nanti Ustaz Syafiq Murad tolong catatkan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit yang bahaya. Allah beri pemeliharaan kepada kita dan zuriat kita, keturunan kita, keluarga kita dari kekufuran, daripada kefakiran dan dari azab kubur. Jadi Nabi menekankan dalam doa di sini menjauhkan kita daripada kefakiran, kekufuran dan juga azab kubur. Bila nak baca tuan-tuan? 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Jadi mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. InsyaAllah malam esok kita akan lanjut lagi tentang bincangan berkaitan azab kubur sebagai satu yang benar, sebagai satu yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran dan juga disebut Nabi SAW dalam banyak hadis. Setakat ini saya dulu untuk renungan pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni kepada tuan-tuan kita yang lain. Mayu Sabawi, Nulailah Basirun. Terima kasih semua yang hadir. Jadi setakat ini saya dulu sama kita tangguhkan kuliah kita dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan jangan lupa musim cuti yang panjang ini pastikan anak-anak kita ada pengisian di rumah. Dapatkan buku-buku daripada Telaga Biru. Contohnya daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Apa 2 subjek ada kami terbitkan tuan-tuan. Jawi pun ada, prasekolah pun ada, Math, Sains, Sejarah, Geografi, BM, Bahasa Arab, Pendidikan Islam sesentuh ada. Cuba dapatkan tuan-tuan tuan-tuan boleh menziarahi www.telagabiru.com.my. InsyaAllah tuan-tuan lihatlah apa-apa buku yang tuan-tuan nak, tuan-tuan order, perempuan cikgu-cikgu. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh dan isi masa anak-anak kita sebaik mungkin. Bagi mereka tanggungjawab, bagi mereka kerja, pantau supaya masa yang ada itu tidak terbuang pada perkara yang sia-sia. Maklum tuan-tuan, Nabi kita SAW mengingatkan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat yang ramai manusia terpedaya padanya. Yang pertama adalah kerana nikmat sihat, yang kedua kerana nikmat masa kosong tak diisi dengan betul. Allah Ustaz Syafiq Murad dah masukkan doa dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Saya pelawar tuan-tuan, jemput tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang belum join Telegram sahabat Ustaz Zahazan, mari join sesama. Ada banyak nota yang dikongsikan, poin-poin yang kita pelajari dan juga doa-doa yang dicatatkan di situ. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad, terima kasih Ustazah Umi Fatih, semua yang hadir bersama dalam kuliah ni. Andai ada manfaat padanya, jangan lupa panjang-panjang kepada teman-teman kita yang lain. InsyaAllah jumpa lagi malam esok. Sama kita tangguhkan dengan doa. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. يصرف عنا الأذى يصرف عنا الأذى يصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Tuan jangan lupa bagi tuan yang nak melakukan ibadah korban, tak lama lagi musim korban, kami di Zahazan Travel sudi bekerjasama dengan tuan-tuan untuk memenuhi keperluan tuan-tuan itu, sama ada di Yaman, di Syria, di Mekah, di Sudan, di Cameroon, di banyak tempat, di Myanmar. Bagi tuan-tuan yang minat, tolong hubungi Zahazan Travel. Kita nak buat untuk keluarga kita, untuk anak isteri kita, untuk mereka yang telah pergi. Dalam fatwa yang dikemukakan oleh para ulama, harus untuk kita buat demikian. Mudah-mudahan ia menjadi satu tanda amal soleh andai ia berkaitan dengan ayah ibu kita, datuk nenek moyang kita. Jadi marilah sama tuan-tuan lakukan ibadah korban. Korban tuan-tuan amanah di atas bahu-bahu kami di Zahazan Travel. Baik, tuan-tuan boleh hubungi Zahazan Travel untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.